Bagi tugasan 2, tajuk yang kumpulan kami pilih ialah pengaruh Barat terhadap penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada pengaruh Barat. Pengaruh Barat didefinisikan sebagai budaya yang datang dari Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma budaya bertunjangkan kepada agama masyarakat setempat. Yang kedua, pengaruh Barat merupakan ancaman budaya kepada identiti nasional negara. Hal ini berlaku disebabkan wujudnya kemajuan teknologi seperti YouTube, Facebook, Instagram yang akan mempengaruhi masyarakat di Malaysia. Ini adalah petikan yang kami ambil daripada Abu Mardia yang menyatakan tentang maksud pengaruh Barat. Okey, dalam kajian ini kami mempunyai 3 objektif. Yang pertama ialah membincangkan pengaruh Barat terhadap amalan, etika dan peradaban di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti faktor dan implikasi pengaruh Barat terhadap amalan, etika dan peradaban di Malaysia. Objektif yang ketiga ialah mencadangkan solusi terhadap masalah pengaruh Barat di Malaysia. Seterusnya, metodologi. Metodologi ada 2. Yang pertama, pemerolehan data dan yang kedua, pengumpulan data. Bagi pemerolehan data, kami memperolehi data dengan merujuk maklumat di Perpustakaan Tuanku Bainun. Data yang kami perolehi adalah daripada bahan rujukan seperti buku rujukan. Kami juga memperolehi maklumat dengan melayari laman sesawang. Yang seterusnya, pengumpulan data. Kami merujuk beberapa jurnal dan laman web untuk mengumpul maklumat yang akan dijadikan sumber perbincangan dalam kumpulan nanti. Sekian itu saja daripada saya. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan objektif yang pertama, iaitu membincangkan pengaruh pemikiran Barat terhadap amalan dan etika peradaban di Malaysia. Sekularisme. Sekularisme ialah fahaman yang memisahkan urusan agama dan juga kehidupan dunia seperti pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya. Dalam erti kata lain, fahaman ini membebaskan individu daripada kekangan dan peraturan agama dalam kehidupan. Sekularisme berasal daripada perkataan sekular. Istilah sekular bermula daripada pertengahan abad ke-19 yang telah digunakan oleh dunia Barat yang merujuk kepada kebajikan khusus terhadap pemisahan gereja dan negara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sekular ialah keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan keagamaan, pendidikan yang memberikan pelajaran, atau pengetahuan yang bukan bersifat atau berkait dengan keagamaan. Pada abad pertengahan Masihi, sekularisme muncul di Eropah bermula di negara Itali. Kemunculan ini disebabkan oleh pengongkongan gereja dan tindakan gereja yang menyekat pintu-pintu pemikiran dan penemuan sains. Sekularisme di Malaysia berlaku melalui kedatangan British. Dalam perjanjian di antara British dan kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu yang terdiri daripada Singapura, Pulau Pinang, Perak dan Pulau Pangkor. British menyatakan pendirian bahawa mereka hanya akan mentadbir kerajaan dan tidak akan mencampuri perkara-perkara atau hal-hal berkaitan agama dan adat resam masyarakat Melayu. Adat resam dan agama adalah di bawah penguasaan Sultan semata-mata tanpa campur tangan daripada pihak mereka. Justeru, perjanjian British dan kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu pada masa itu dilakukan berasaskan kerangka sekularisme. Hedonisme. Menurut istilah dalam Kamus Dewan, hedonisme bererti pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Hedonisme berasal daripada perkataan Greek iaitu hedon yang bermaksud keseronokan dan isme iaitu fahaman atau cara hidup. Hedonisme merupakan satu pola pemikiran yang mengatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara terbaik dan amat disukai dalam kehidupan manusia. Hedonisme terbagi kepada 2 bentuk iaitu hedonisme psikologi dan hedonisme etika. Hedonisme psikologi diertikan sebagai manusia secara lumrahnya akan sentiasa berfikir untuk melakukan sesuatu perkara yang dapat memberikan keseronokan dan kenikmatan kepada mereka. Bentuk hedonisme yang kedua menghuraikan manusia seharusnya bertindak
dan bergerak melakukan sesuatu perbuatan untuk memperoleh keseronokan di dunia ini. Pengaruh hedonisme adalah hiburan yang melampau yang memberi kesan kepada nilai murni budaya timur dan nilai Islam. Pengaruh hedonisme ini telah pun menjadi gaya hidup bebas dalam kalangan remaja dan belia pada masa kini. Menurut Sidik Baba 2006, pengaruh hedonisme ini dilihat sebagai satu perilaku subbudaya yang negatif yang bertentangan dengan adat ketimuran dan saranan agama. Abdullah Mushi 1965 dalam penulisannya mengatakan, sejarah masyarakat Melayu sejak zaman pemerintahan feudal telah memperlihatkan pengabaian nilai Islam dengan terang-terangan dan pengamalan nilai hedonisme berlebihan dalam berhibur seperti menghisap candu, berjudi, dan bersabung. Hiburan merupakan salah satu elemen budaya yang dilihat penting dalam kehidupan bermasyarakat, memperlihatkan wujudnya kecenderungan untuk meminati aktiviti hiburan pada masyarakat dewasa kini. Hedonisme ini menggariskan keseronokan sebagai dasar utama kehidupan manusia. Pengaruh pemikiran barat yang terakhir ialah liberalisme. Liberalisme berasal daripada perkataan Latin iaitu liber, liberalis atau liberal yang bermaksud bebas. Dari sudut sejarah, fahaman liberal sebenarnya muncul ketika tercetusnya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Secara umumnya, liberalisme boleh diertikan sebagai seorang individu yang berpahaman liberal atau seseorang yang berpandangan bebas dan berfahaman demokrasi dalam semua aspek termasuk agama, ekonomi, politik, dan ideologi. Individu yang dipengaruh oleh pemikiran liberal lazimnya percaya bahawa semua manusia memiliki hak dan kesaksamaan dalam bersuara dan bertindak serta bebas dari kekangan agama dan ideologi. Perkataan liberal dirujuk sebagai hak-hak pribadi yang berkaitan dengan cara hidup seperti kebebasan seksual, kebebasan beragama, kebebasan pemahaman, dan perlindungan dari campur tangan kerajaan dalam kehidupan pribadi. Antara contoh pengaruh liberalisme pada masa kini adalah memperjuangkan hak kesaksamaan jantina sebagai pencetus kepada idealisme bahawa lelaki itu sama seperti perempuan. LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender wajar diberi pengiktirafan dan diterima masyarakat menurut pengaruh pahaman liberal. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan objektif yang kedua iaitu faktor dan implikasi pengaruh barat terhadap amalan etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama ialah kapitalisme. Seperti yang dapat anda lihat pada hari ini, pemikiran rakyat Malaysia masih lagi dikuasai oleh pengaruh barat. Kapitalisme merupakan salah satu pengaruh barat yang masih lagi dipraktikkan di Malaysia iaitu kita dapat melihat bahawa kekayaan yang dikumpulkan oleh kumpulan tertentu tanpa berkongsi sumber kekayaan mereka dengan orang lain, seperti pengaruh sosialisme. Dalam nada yang berbeza, kita boleh simpulkan bahawa yang kaya terus menjadi kaya dan yang miskin tetap menjadi miskin. Yang kedua ialah hedonisme dan gangsterisme. Faktor pengaruh lain seperti hedonisme dan juga gangsterisme berada di bawah pengaruh barat yang semakin mempengaruhi rakyat negara ini. Perilaku rakyat menjadi semakin ganas dan sukar untuk dikawal sehingga timbulnya masalah keruntuhan akhlak dan kes keganasan. Masalah seperti ini juga telah menyebabkan kehilangan banyak nyawa rakyat di negara ini. Yang ketiga ialah pengaruh LGBT. Di negara barat, kita dapat lihat bahawa sebahagian rakyat mereka merupakan komuniti lesbian, gay, bisexual dan transgender ataupun lebih dikenali sebagai LGBT. Pengaruh barat tersebut secara beransur-ansur meracuni moral dan kehidupan sosial rakyat Malaysia. Perkara ini menjadi barah kepada rakyat Malaysia yang memakan diri mereka dengan mengamalkan amalan LGBT yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat Malaysia. Contoh, kes perhimpunan haram bertukar menjadi vandalisme dan gangsterisme. Kesannya menyebabkan kemudahan fasiliti yang telah disediakan negara kepada rakyat menjadi rosak. Laporan media asing juga menunjukkan bahawa tingkah laku rakyat Malaysia pada masa itu tidak berubah seperti golongan barbarian atau orang gasar. Bukan itu saja, malah negara ini tidak kebal terhadap pengaruh besar LGBT kerana sebilangan masyarakat kita berani memperjuangkan hak songsong berikut untuk meminta hak kesaksamaan dan menikmati hak yang sama seperti rakyat Malaysia yang lain.
Ini pastinya menimbulkan pelbagai persoalan mengenai status agama rasmi Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, baiklah. Saya akan memberi peluang kepada Umi untuk menerangkan tentang objektif yang ketiga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Umi Aida binti Hadi, pemegang nombor metrik di 202010932770. Saya akan menerangkan tentang 4 solusi terhadap masalah pengaruh Barat di Malaysia. Yang pertama adalah peranan individu. Seseorang individu haruslah sentiasa berpegang teguh terhadap ajaran agama masing-masing. Hal ini kerana apabila mereka taat kepada ajaran agama masing-masing, maka mereka boleh terhindar daripada terpengaruh dengan anasir-anasir luar. Seterusnya, seseorang individu itu perlulah mendalami lebih banyak tentang penerapan nilai-nilai murni dan penghayatan agama dengan baik. Seterusnya adalah seseorang individu haruslah sentiasa berwaspada tentang segala perkara dan sentiasa mengetahui dan menilai sesuatu benda yang dilakukan adalah baik ataupun buruk. Solusi kedua terhadap masalah pengaruh Barat di Malaysia ialah peranan pihak media. Pihak media juga memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah pengaruh Barat di Malaysia. Pengarang atau penulis Malaysia perlu kurang menulis tentang perkara negatif di media sosial dan media massa. Hal ini kerana kebanyakan pengguna-pengguna media sosial dan media massa adalah tergolong daripada golongan muda, dan golongan muda ini akan mudah terpengaruh dengan maklumat-maklumat yang tidak sahih yang disebarkan di media sosial. Filem dan siri dari Barat yang tidak bermoral juga perlu ditapis dan disekat agar tidak ditonton oleh masyarakat. Seterusnya, pengamal media juga perlulah menyiarkan program-program atau cerita-cerita yang berfaedah dan bersesuaian terutama di kaca televisyen. Hal ini penting kerana rakyat Malaysia dapat mengambil pengajaran sekaligus dapat menanam nilai-nilai murni dalam diri mereka. Solusi ketiga terhadap masalah pengaruh Barat di Malaysia ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah pengaruh Barat di Malaysia. Ibu bapa perlulah sentiasa memantau segala aktiviti anak-anak terutama di telefon pintar mereka. Hal ini kerana kebanyakan maklumat-maklumat tidak sahih akan muncul di media sosial dan hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan perkara negatif melalui media sosial. Selain itu, ibu bapa juga harus menerapkan kepribadian, jati diri dan ilmu agama yang baik dalam diri anak-anak mereka sejak daripada kecil lagi. Ibu bapa juga boleh menghadkan penggunaan telefon dan mengambil tahu dengan siapa mereka berkawan. Hal ini untuk mengelakkan mereka dari terjerumus dengan perkara ataupun perbuatan negatif. Solusi terakhir terhadap masalah pengaruh Barat di Malaysia ialah peranan kerajaan. Kerajaan memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini. Kerajaan boleh mengadakan kempen dan sesi ceramah kepada rakyat Malaysia. Hal ini bertujuan untuk memupuk kesedaran dalam diri rakyat Malaysia. Selain itu, kerajaan juga perlu membantah dan menentang semua pengaruh Barat yang cuba menjadi perhatian umum dan menjadi pelesit yang merosakkan dan menghasut minda rakyat Malaysia daripada terpengaruh dengan budaya Barat. Selain itu juga, penguatkuasaan yang lebih ketat kepada perkara yang tidak bermoral juga perlu dilaksanakan agar isu-isu tentang pengaruh Barat ini tidak berleluasa. Hal ini demikian penting untuk mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian negara. Seterusnya kita akan masuk ke slide yang terakhir iaitu slide kesimpulan. Kesimpulannya, pengaruh pemikiran Barat terhadap amalan etika dan peradaban ada kebaikan dan keburukannya terhadap pengaruh Barat dalam negara Malaysia. Namun, ia bergantung kepada kita sebagai rakyat Malaysia untuk melakukan penilaian sama ada ia adalah baik ataupun sebaliknya. Semua pihak bertanggungjawab untuk membanteras pengaruh pemikiran Barat terhadap amalan etika dan peradaban di Malaysia. Hal ini penting supaya rakyat dapat menilai antara pengaruh baik dan buruk agar tidak menjadi ikutan dan seterusnya menyebabkan Malaysia hilang moraliti akhlak sebagai orang Timur. Sekian daripada saya, terima kasih.